Jadinya. Jadi ya Nana. Ditambah makan. Ini nak cari lagu luar yang apa yang semua pakai tambah 5. ini macam so macam dari ini ada sini ada sikit background Copyright dia. ha Jadi copyright lah. oi ayah selalu ada apa copyright claim macam mana kita pindah pun ya dia akan kesan juga Macam kenapa orang lain boleh ambil? Kenapa cara dia yang boleh saya orang cuba lain? lambatkan suara ubah suara daripada perempuan lelaki perempuan suara pun Tak, kenapa orang lain yang tak ada YouTuber lain lah? dia ada tempat yang ada music di belakang macam orang copyright tu boleh ataupun kita pakai YouTube punya audio library itu kita pakai tapi tak kena dengan selera kita nak Adalah, semua dia buat dia ambil lagu, kata dia bubuh. Dia apa ni lagu apa yang dia ambil, dia tulis kat bawah tu. Dia pakai dia tengok orang tengok juga. Adakah itu kalau kita apa ni ada YouTube yang boleh sing macam YouTuber dia boleh buat ada tak kebenaran apa ada muzik tertentu dia akan link ke sebuah music file ni copy rakam dalam bila dia ambil lagu tu dalam apa dalam kita punya komen tu ada dia dia nyatakan muzik apa dia ambil ni daripada penyanyi tak betul ada dia ambil tapi dia nyatakan lah. yang punya ada 3 channel hancur no Haimawan ni mi nombor 3 habis dah paling bersatu 3 habis hancur tahu dia nak buka lagi dah dia ada blog so asal bukan apa asal badminton tu anda susah sikit Dia boleh buka tapi dia sampai ke tahap tu banyak sangat dia akan blok terus sekali 1 2 tak apalah dia banyak sangat di model dia mana dia nak buat macam mana dia nak dia nak kabulkan TV satu dia ada sistem gambar suara ada dia punya background suasana dalam tu gambar itu macam dia rumah dia dah set itu automatik paksa dia mau habis dia malah test ada test dulu checking apa ni itu yang aircon tak kalau dia pop dah yalah aircon tak bayar lah dia kacau aircon tak bayar orang tu macam copyright claim Raja Quran pun sama ada dia orang punya tu yang rakam yang
Tengok dia. Mungkin pokok pun tak hidup lah. Panas. Hidup lah. Aku itu hidup. Ini pasal tahu air tu. Dia tak air. Kalau tempat kita penuh. Pokok petai ada semua ada. Okey, dia pun tak ada naik pokok. Batu dia mana? Pokok dah itu tapi ada hijau-hijau sikit tu ada. Ha? Ada warna-warna hijau je sikit. Tu tapi tak, dia tak mau apa ni. Banyak bukit-buka. Ini dia orang buat semen sendiri senang. Mungkin je. Mana ada rumah kapal. Semua ni. Macam kita pun, Malaysia rumah kapal je. Pattern rumah dia, rumah kedap, rumah tu macam style. Tak ada pasal-pasal sangat style macam ni. Perasaan tu ada perempuan kayak ni. Ada tanda pokok. Mana? Ni ada tanaman. Nasi sini pohon cina tak kembang. Banyak rasanya kalau dia brokoli. Kalau cina berak tu ambil hijau. Ada orang putih macam apa ni barang-barang perniagaan ada design pun. Ya saya sini mesti banyak harta. Sini mesti banyak harta karun. Kalau dia cari pakai apa ni pengesan logam dalam ni mesti ada harta tinggalan banyak. Tapi macam mana nak korek? Korek. Dia tempat berperang sebagai Alhamdulillah selesai daripada Arafah, kita akan menuju ke Muzdalifah. Baik, jadi para tamu Allah, para penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi jemaah haji yang menunaikan haji, apabila selesai mereka berwukuf, mereka akan bergerak menuju ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah, mengutip batu dan sebagainya untuk melakukan jamrah.
Jadi dalam tuan-tuan pernah dengar cerita tentera bergajah. Tentera bergajah. Kejadian itu bermula daripada kisah satu negeri di daerah Yaman. Berlaku kezaliman ke atas penduduknya. Kita pernah dengar juga cerita seorang budak yang raja je nak bunuh tapi tak boleh, hantar ke laut tak lemas, baling daripada tempat tinggi tak mati. Sehingga dia kata, kalau nak bunuh aku, bunuh dengan kalimah Allah dan panahlah tepat ke kepala aku. Jadi bila dibuat begitu, barulah budak tu mati. Dalam keadaan tu, budak tu sebenarnya seorang Muslim. Kemudian orang ramai yang menyaksikan kejadian itu memeluk Islam. Tetapi raja ketika itu, raja zalim, dia terus menghukum rakyat dia yang masuk Islam dengan membakar rakyat dia. Jadi salah seorang daripada kalangan yang tertindas tu pergi ke negeri Yaman, berjumpa dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi, Raja Habsyah ketika itu, bukan Yaman, Raja Habsyah. Dia meminta tolong kepada Raja Habsyah. Raja Habsyah ni adalah orang yang memeluk agama Nasrani, Kristian. Jadi meminta tolong. Raja Habsyah ni dia menghantar dua panglimanya. Salah seorangnya nama Abraha. Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram. Jadi Abraha ni datang mengawal keadaan itu, akhirnya menakluk kota itu, kota Yaman tu. Jadi dalam pada itu, Abraha ni dia dengar banyak orang Islam datang ke arah Mekah untuk menunaikan haji ketika tu. Jadi dia nak orang datang ke tempat dia, lalu dia membina satu bentuk rumah ibadat yang mirip dengan Kaabah. Kalau boleh dia nak orang datang ke tempat dia. Tetapi orang tidak pergi ke tempat dia, bahkan orang melakukan benda yang tidak elok di kawasan dia tu, dengan kotor hajat di situ dan sebagainya. Jadi dia marah dan dia bertindak untuk datang ke Mekah dan menghancurkan Kaabah. Okey. Jadi sebelum saya lanjutkan cerita, di sebelah kanan kita ni kita akan nampak seperti saliran air. Saliran air daripada Arafah. Dia dipanggil Uyun Zubaidah ataupun Ain Zubaidah, bersempena dengan nama isteri Khalifah Harun Ar-Rashid pada tahun 150 Hijrah. Apabila beliau datang ke Arafah melihat keadaan orang yang melakukan haji susah nak dapat bekalan air. Jadi dia mengeluarkan belanja untuk membina saliran air ini untuk kegunaan orang di Arafah dan juga manasik haji lah, Muzdalifah dan Mina dan sebagainya, laluan ni. Okay. Jadi pendekkan cerita, Abraha ni datang dengan dia punya tentera, sampai di satu kawasan, tentera bergajahnya itu tidak mahu bergerak, berhenti, tak mahu bergerak, tak mahu masuk ke dalam kawasan Makkahul Mukarramah. Jadi dipukul, ditolak, dicucuk dan sebagainya, tetap tak mahu bangun gajahnya. Tapi bila dia nak dihalakan gajah-gajah tu ke Yaman, okey, gajah tu boleh bangun. Tapi bila nak hala ke Mekah, gajah tak mahu bangun. Jadi dalam keadaan kelam kabut begitulah, Allah datangkan tenteranya, iaitu burung-burung. Burung-burung. Dalam surah Al-Fil, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nama burung tu bukan burung ababil, burung sahaja. Tapi maksud ababil tu ialah berbondong-bondong, berpuak-puak burung tu datang. Dikatakan ketika kejadian tu berlaku, langit menjadi gelap kerana banyaknya burung tu. Dan setiap ekornya membawa 3 biji batu berapi lah. Batu api, batu yang panas. Kemudian dilepaskan batu-batu itu ke atas tentera-tentera bergajah. Dan akhirnya tentera-tentera bergajah tu jadi seperti daun yang dimakan ulat berlubang-lubang badannya. Kejadian itu berlaku di Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni terletak di antara Muzdalifah dan Mina. Okey, dan di sebelah kanan kita juga sekarang ni adalah Masjid Masy'aril Haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas daripada wukuf di Arafah, Nabi singgah di kawasan ini dan Nabi solat Maghrib dan Isyak.
Dan selepas daripada peristiwa Abraha itulah dikatakan Nabi Muhammad SAW 55 hari selepas itu Nabi dilahirkan. Itu yang dipanggil Nabi lahir tahun gajah, kerana berlaku peristiwa tentera bergajah itu. Tapi kawasan tu dia dah tak jadi ataupun dibuat apa-apalah, dia hanya dah jadi jalan macam ni juga. Sama seperti peperangan Khandaq, Tarik tu sendiri dah dijadikan jalan ya. Sama juga macam kejadian yang berlaku untuk tentera Abraha itu dah jadi jalan besar macam ni saja. Tapi Nabi Muhammad SAW dah pesan, sekiranya kita lalu di kawasan-kawasan yang dilaknat oleh Allah SWT, kita mestilah mempercepatkan langkah kita untuk meninggalkan tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah. Tapi kita ni kadang tempat-tempat macam tu kita pergi ziarah, kan? Dibuat ziarah, contohnya macam Laut Mati di Jordan. Orang pergi Laut Mati tu, kisah kejadian umat Nabi Lut yang diterbalikkan buminya oleh Allah SWT di Jordan, Laut Mati. Tapi wallah alam, kita mungkin nak ambil ibrah lah daripada tempat tu. Sekarang ni kita sedang melewati ataupun melalui kawasan Muzdalifah nak menuju ke Mina. Jadi Wadi Muhasir tu berada di depan kita sikit lagi, kita akan lalu. Dan di depan Wadi Muhasir tu ada satu lagi tempat sejarah, iaitu tempat di mana Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Dan ada satu tempat di atas bukit di sebelah kiri kita, nanti saya akan tunjukkan. Di situlah tempat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih anaknya. Ya Allah. Ini dipanggil Mina Jadid di sebelah kanan kita ni kemah-kemah Mina Jadid, Mina baru. Tapi tempat Mina manasik haji ni digunakan setahun sekali saja. Biasanya selepas daripada bulan Syawal, Kerajaan Saudi dah mula untuk buat preparation kedatangan jemaah haji lah. Selepas daripada Syawal tu ditutup untuk kemasukan jemaah-jemaah umrah, nak fokus untuk pembersihan, pembaikan, persediaan untuk menerima jemaah haji. Kemudian dibuka semula selepas Zulqa'dah. Selepas Zulhijjah, bulan Zulqa'dah tu dia dah mula buka balik untuk jemaah umrah. Ini susah. Ada kita tahu. Okey, para jemaah boleh beri perhatian di sebelah kiri di atas bukit. Ada nampak macam kubah kecil tu atas bukit tu. Kubah kecil warna kuning cair tu. Belah atas tempat di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh menyembelih
daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nampak tak? Alhamdulillah. Cukup situ lah ya. Tu dia. Boleh sesat. Ayah dekat apa tak nampak lah. Itu ayah. Okey, baik, di sebelah kiri kita itu adalah tempat melontar jamrah yang ada 3 ataupun 5 tingkat tu. Itu adalah tempat melontar jamrah, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Baik, tadi saya dah bincang dengan driver. Kita sekarang ni tinggal lagi 1 jam saja untuk masuk waktu solat Zuhur. Jadi biasanya kalau dah dekat dengan waktu Zuhur, kenderaan-kenderaan tidak dibenarkan untuk masuk di kawasan berdekatan dengan Masjidil Haram. Jadi kita kena sangat cepat. Di Ja'ronah nanti kita akan hanya berniat saja. Kemudian kita terus saja pergi, maksudnya balik semula ke hotel kita lah sebelum 11 setengah jam sebelum waktu solat Zuhur. Solat Zuhur 12 suku, lebih kurang 12 suku. Kita kalau boleh kita nak cepat sampai sebelum setengah jam sebelum masuk waktu. Jadi di Ja'ronah nanti kita niat dalam bas saja. Boleh? Boleh. Minta kerjasama kepada jemaah. Terima kasih banyak kerana memberikan kerjasama. Kesilapannya berpunca daripada bas pagi tadi lah. Kalau tidak kita ada masa lagi. Tapi dah terlewat sampai hampir dekat 2 jam, menyebabkan terlewat juga. Kalau kita nak terlewat pergi ke Masjidil Haram, paling awal kita boleh masuk 1.30. Masuk semula ke Masjidil Haram tu. Sebab dia akan tutup dulu. Kemudian lepas solat pukul 1 baru dia mula buka dan bas sampai mungkin dalam pukul 1.30.
Jadi lambat sangat. Kita cuba nak cepatkan sebelum daripada tu lah. Dan sementara jemaah semua di dalam bas ni, saya nak terangkan sikit berkenaan dengan perjalanan ziarah kita ke Taif hari Sabtu.